Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hadirin dan hadirat sekalian. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah tazkirah yang bertajuk Seorang Sahabat Rasulullah yang Buta Tapi Celik Mata Hatinya. Siapakah yang diberikan gelaran tersebut? Beliau ialah Abdullah ibnu Ummi Maktum atau nama sebenarnya Abdullah ibnu Umar ibnu Syura. Ummu Maktum ini diambil daripada gelaran ibunya yang memiliki seorang anak yang buta. Beliau dilahirkan dalam keluarga yang hebat dan merupakan sahabat kanan Rasulullah. Kisah Abdullah ibnu Ummi Maktum ini dimuliakan oleh Rasulullah SAW ialah di zaman permulaan tersebut Rasulullah SAW kerap mengadakan dialog bersama pemimpin-pemimpin Quraisy kerana mengharapkan mereka masuk Islam seperti Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan juga Amir bin Hisham. Namun begitu, ketika Rasulullah SAW sedang bersungguh-sungguh menyampaikan dakwah, tiba-tiba Abdullah ibn Ummi Maktum datang meminta dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran. Kata Abdullah, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku ayat-ayat yang telah diajarkan Allah kepadamu." Rasulullah SAW mengelak dan tidak mempedulikan permintaan Abdullah kerana sangat sibuk bercakap, malah berpaling lalu meneruskan perbicaraan bersama para pemimpin Quraisy tersebut. Lalu turunlah wahyu menegur baginda dengan firman-Nya dalam surah Abasa yang berbunyi, "Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma." Dia Muhammad memasamkan muka dan berpaling kerana seorang buta datang kepadanya. Sebahagian ayat daripada surah Abasa itulah yang disampaikan Jibril Al-Amin dalam hati Rasulullah SAW berhubung dengan peristiwa Abdullah ibn Ummi Maktum. Sejak hari itu, Rasulullah SAW tidak lupa memberikan tempat yang mulia bagi Abdullah apabila dia datang. Ketika penghijrahan Nabi Muhammad SAW ke Madinah, beliau juga merupakan orang terawal yang tiba di Madinah sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Abdullah ibn Ummi Maktum bersama-sama Mus'ab bin Umair meredah padang pasir menjadi golongan sahabat Rasulullah yang pertama sekali berhijrah dan tiba di Yasrib. Bayangkan seorang yang buta dan si muda Mus'ab diberikan tanggungjawab yang amat besar oleh Rasulullah. Beliau telah mengislamkan ramai penduduk Madinah sebelum Rasulullah SAW tiba. Tidak ada satu rumah pun yang tidak mendengar tentang Islam sebelum kedatangan Nabi. Apabila Rasulullah SAW tiba di Madinah, baginda mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum dan Bilal bin Rabah menjadi juru azan. Mereka berdua bertugas melaungkan kalimah tauhid 5 kali sehari semalam bagi mengajar orang ramai menunaikan solat dan mengutamakan Tuhan dari segala kerja-kerja yang lain. Dalam bulan Ramadan pula, tugas mereka bertambah bila bin Rabah mengumandangkan azan untuk membangunkan kaum muslimin untuk bersahur, sementara Abdullah azan ketika masuk waktu fajar agar semua orang berhentikan makan minum dan segala yang membatalkan puasa dan menunaikan solat subuh. Selain daripada itu, dalam sejarah peperangan Islam, beliau juga merupakan orang buta yang pertama yang turut serta berperang demi memartabatkan Islam. Pada tahun keempat Hijrah, Khalifah Umar bin Khattab memutuskan akan berperang memasuki Parsi untuk menggulingkan kerajaan kufur yang zalim dan menggantikan dengan pemerintahan Islam yang adil. Abdullah bin Ummi Maktum tetap membulatkan tekad untuk turun berperang fisabilillah. Beliau telah mengutarakan hasrat ini sehingga berkali-kali dan katanya kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, "Letakkan aku di antara dua barisan sebagai pembawa bendera. Aku akan memegangnya erat untuk kamu. Aku buta kerana itu aku pasti tidak akan lari." Dalam peperangan ini, kemenangan berpihak kepada kaum muslimin dan maka berpindahlah kekuasaan kerajaan Parsi yang besar ke tangan kaum muslimin. Kemenangan yang meyakinkan ini dibayar dengan darah dan jiwa ratusan syuhada, dan di antara mereka yang syahid itu termasuklah Abdullah ibn Ummi Maktum, seorang buta yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau ditemui syahid berlumuran darah sambil memeluk salah satu bendera. Daripada kisah Abdullah bin Ummi Maktum ini boleh memberi satu gambaran bahawa beliau mempunyai kekurangan iaitu tidak dapat melihat, namun beliau mampu memberikan sesuatu yang terbaik. Jadi marilah sama-sama kita mengambil iktibar daripada kisah ini.